Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Current Sphere MY. Baiklah, pada video kali ini kita akan ulas tentang siapakah Ketua Menteri Sabah selepas PRN 17 nanti dan juga masa depan pelantikan TYT Sabah. Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 bakal menjadi titik perubahan penting bagi masa depan politik negeri ini. Perhatian utama tertumpu kepada siapa yang bakal menjadi Ketua Menteri Sabah selepas PRN, selain isu pelantikan Tuan yang terutama, TYT Sabah, yang terus menjadi perdebatan hangat. Dua perkara ini tidak hanya mencerminkan hala tuju negeri ini, tetapi juga tahap kematangan sistem demokrasi di Sabah. Baiklah, persaingan untuk jawatan Ketua Menteri Sabah dijangka akan menjadi sangat sengit. Dengan 3 nama utama menjadi pilihan penganalisis politik dan rakyat, yaitu Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal, dan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Setiap tokoh ini membawa kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mempengaruhi pandangan umum. Haji Jinor sebagai Ketua Menteri semasa dilihat sebagai calon pilihan utama karena kejayaannya membawa kestabilan politik selepas kemelut yang melanda Sabah sebelum ini. Dengan pelaksanaan dasar seperti Sabah Maju Jaya, beliau berjaya menarik pelabur baru serta memperbaiki pendapatan negeri melalui pendekatan strategik. Dalam konteks hubungan dengan kerajaan persekutuan, Haji J menunjukkan kebijaksanaan diplomasi dengan menuntut hak-hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 tanpa menjejaskan kerjasama dengan pentadbiran pusat. Namun begitu, Haji J masih menghadapi kritikan daripada pembangkang yang sering menonjolkan kelemahan pentadbiran beliau, termasuklah isu infrastruktur yang tertangguh dan masalah bekalan air di kawasan pedalaman. Selain itu, beliau perlu memastikan gabungan rakyat Sabah GRS terus mendapat sokongan padu daripada pengundi, terutama dalam menghadapi persaingan sengit daripada warisan dan UMNO Sabah. Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal, bekas Ketua Menteri Sabah, juga menjadi tumpuan dalam PRN 17 Sabah. Syafi yang memimpin Parti Warisan telah lama berkhidmat dalam politik negeri dan persekutuan. Beliau pernah menjadi simbol perpaduan rakyat Sabah, terutama selepas membawa warisan kepada kemenangan besar dalam PRU 14. Namun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, popularitinya dilihat merosot, terutamanya selepas kehilangan sokongan dalam kalangan komuniti Kadazan Dusun Murut atau KDM dan Cina. Tambahan pula, pemergian beberapa tokoh utama daripada warisan ke parti lain menimbulkan persoalan besar tentang keupayaan Syafi untuk memulihkan pengaruh politiknya. Sementara itu, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang sering mencetuskan kontroversi juga tidak ketinggalan dalam senarai calon ketua menteri. Bung Mokhtar dikenali dengan gaya kepimpinan yang lantang dan penuh karisma, tetapi beliau menghadapi cabaran besar untuk membina keyakinan rakyat, terutama dalam kalangan generasi muda yang sering mempersoalkan reputasi dan integritinya. Kes mahkamah yang dihadapi beliau menjadi isu besar yang boleh mempengaruhi peluangnya dalam PRN 17. Walaupun begitu, Bung Mokhtar tetap menjadi figura penting dalam UMNO Sabah dengan sokongan setia daripada penyokong parti di kawasan-kawasan tertentu. Rakyat Sabah seperti biasa akan menentukan keputusan akhir berdasarkan kredibiliti dan keupayaan pemimpin untuk membawa perubahan. Sabah terkenal dengan dinamik politiknya yang unik, di mana personality calon lebih mempengaruhi undi berbanding ideologi parti. Ini terbukti dalam sejarah politik negeri apabila tokoh seperti Tan Sri Haris Saleh dan Parti Berjaya dahulu mengalami penolakan besar oleh rakyat walaupun pernah menjadi kuasa dominan. Selain persoalan tentang Ketua Menteri, isu pelantikan Tuan yang terutama TYT Sabah juga menjadi topik utama perbincangan video kali ini.
TYT bukan sekadar figura seremonial, tetapi simbol perpaduan dan kedaulatan rakyat Sabah. Oleh itu, proses pelantikan TYT wajar direformasi untuk mencerminkan keperluan modern dan aspirasi rakyat Sabah. Antara cadangan utama ialah mengembalikan gelaran yang dipertua negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan Sabah sebagai rakan setara dalam Persekutuan Malaysia. Langkah ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga penting untuk menonjolkan identiti unik negeri ini. Proses pelantikan TYT juga perlu melalui mekanisme yang lebih telus dan bebas daripada pengaruh politik. Ketua Hakim Sabah dan Sarawak boleh memainkan peranan utama dalam memastikan calon TYT dipilih berdasarkan merit dan sumbangan besar mereka kepada negeri. Calon TYT mesti mempunyai integriti yang tinggi serta rekod perkhidmatan yang cemerlang dalam pembangunan Sabah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif ini, keyakinan rakyat terhadap institusi TYT dapat diperkukuhkan. Namun, reformasi ini memerlukan komitmen politik yang tinggi daripada semua pihak, termasuk Kerajaan Persekutuan. Sabah seringkali berdepan dengan persepsi bahwa kedudukannya dalam Persekutuan Malaysia tidak dihormati sepenuhnya. Ini terbukti apabila banyak isu berkaitan hak-hak Sabah di bawah ME 63 masih tergantung walaupun selepas beberapa siri perbincangan. Adakah Sabah benar-benar dianggap sebagai rakan kongsi yang setara atau hanya sebagai negeri pinggiran yang perlu tunduk kepada kuasa pusat? Dalam konteks ini, persoalan besar timbul. Adakah rakyat Sabah bersedia untuk menuntut perubahan radikal dalam sistem pentadbiran dan pelantikan TYT? Atau adakah mereka akan terus memilih jalan selamat dengan mengekalkan status quo? Masa depan Sabah terletak di tangan rakyatnya. Keputusan yang dibuat dalam PRN 17 bukan hanya akan menentukan siapa yang menjadi ketua menteri, tetapi juga hala tuju negeri dalam menghadapi cabaran ekonomi, sosial, dan politik pada masa hadapan. Reformasi dalam pelantikan TYT pula akan menjadi penanda arah sama ada Sabah benar-benar menuju ke arah tadbir urus yang lebih baik dan adil. Dalam perbincangan ini, beberapa persoalan kontroversi wajar diketengahkan untuk menarik perhatian lebih ramai pihak. Siapa sebenarnya yang layak menjadi Ketua Menteri Sabah? Adakah Haji Jinor mampu mempertahankan kedudukannya? Atau rakyat Sabah akan memilih Muhammad Syafi sebagai tanda protes terhadap GRS? Bagaimana pula dengan peluang Bung Mokhtar yang walaupun kontroversial masih mempunyai pengaruh besar di Sabah? Adakah institusi TYT Sabah masih relevan dalam konteks modern atau peranannya perlu ditransformasikan? Bagaimana pula dengan dominasi kerajaan persekutuan terhadap Sabah? Adakah negeri ini benar-benar mendapat keadilan sebagai sebahagian daripada Persekutuan Malaysia? Persoalan-persoalan ini membuka ruang perbincangan yang lebih luas dan mendalam. Rakyat Sabah bukan hanya memerlukan pemimpin yang berkebolehan, tetapi juga sistem pentadbiran yang adil dan berprinsip. Dengan keputusan yang bakal dibuat dalam PRN 17, masa depan Sabah berada di persimpangan antara perubahan atau kesinambungan. Apa pilihan Anda? Mari kita bincang bersama. Ulaskan, utarakan, dan berikan pandangan Anda di dalam ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.